Nisa, kenapa tak makan? Sekarang kau waktu rehat. Cikgu, saya sebenarnya tengah nak ulang kaji sikit, cikgu. Kejap lagi ada kuis sains. Saya macam tak faham sangat ni tajuk radikal bebas, cikgu. Radikal bebas ni adalah satu topik hangat sekarang ni tau. Itulah, saya rasa macam susah lah pula nak ingat, cikgu, pasal radikal bebas ni. Macam mana ni? Nisa kena faham betul-betul apa itu radikal bebas, bagaimana pembentukan dia macam mana. Lepas tu kesan dia kepada kita. Kesan. Okay, kesan. Dan Nisa nak tahu tak? Apa Sekarang dia, ni radikal bebas pun ada di keliling kita. radikal bebas. Library? Okay, kita kat perpustakaan. Maaf, cikgu. Tengok bising-bising. Okey. Sekarang ni saya nak kena tengok ni, radikal bebas kat keliling kita. Yes, kita kena berjaga-jaga. Kat sini ke? Tak ada pun. Okey, di situ. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton menengah atas di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid selama 1 jam ini. Kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran sains topik tingkatan 4. Sebelum tu, jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini, guru cemerlang sains iaitu Cikgu Nurul Hizan dari SMK Tanjung Putih Jitra Kedah. Selamat datang, cikgu. Hai Nisa. Hai. Apa khabar? Saya sihat dan bersemangat dan bersedia. Sebelum itu, cikgu, kita juga hari ini murid-murid di rumah dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Nampaknya, cikgu, murid-murid di rumah ada yang dah bersedia, ada yang dah ambil buku teks dan buku nota masing-masing. Tajuk kita hari ini apa, cikgu? Okey, baik. Hai murid-murid di luar sana, berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Nurul. Hari ini kita nak belajar sains tingkatan 4 bab 10. Bab 10. Bab 10 di mana kimia dalam perubatan dan kesihatan. Baik. Di mana subtopik kita pada hari ini adalah radikal bebas. Cikgu, tajuk ni macam saya tak biasa berapa. Macam tadi pun saya nak kena ulang kaji sebab tak berapa faham, cikgu. Sebenarnya kan Nisa, ini adalah tajuk baharu tau. Jadi menarik sangat untuk kita tahu. Baik. Jadi sebelum tu, mari kita lihat apakah dia standard pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Yang pertama, murid boleh mendefinisikan radikal bebas. Okey, yang kedua, 10.2.2 menakul mengenai kesan radikal bebas terhadap manusia. Baik. Jadi hari ini kita nak tahu apa itu radikal bebas dan apa kesan radikal bebas kepada Diri kita. Manusia. Baik, jom, cikgu. Dan di akhir siaran kita pada hari ini, iaitu hasil pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Nisa dan juga murid-murid di luar sana boleh mentakrifkan maksud radikal bebas. Baik. Yang kedua, kena memahami proses pembentukan radikal bebas. Dan yang ketiga, memahami faktor dalaman dan faktor luaran yang menghasilkan radikal bebas dalam badan manusia. Kemudian memahami bagaimana radikal bebas boleh terdapat dalam sel badan manusia. Dan yang kelima, mewajarkan kepentingan radikal bebas dalam badan manusia. Baiklah, jom, cikgu, saya pun nak tahulah radikal bebas ni sebenarnya apa dia, cikgu? Ya, jom Nisa dan murid-murid di luar sana, hari ini kita bagi faham betul-betul apa itu radikal bebas. Baik. Sebenarnya kan, dalam akhbar, dalam majalah kesihatan, macam-macam topik yang sedang hebat diperkatakan mengenai bahaya radikal bebas. Tetapi kalau sekiranya kita tak faham, kita tak ada orang kata perasaan pun. Betul, tak ada Apa kesedaran. benda, apa itu radikal bebas kan? Ya. Jadi, apa itu radikal bebas? Mari kita tengok. Radikal bebas ni ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Okey, di sini penting dia punya keyword di sini, atom. Okey, atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil. Dia kurang elektron, so dia tidak stabil. Dia tidak stabil, dia reaktif. Dia reaktif dan dia cenderung
untuk menyerang atom atau molekul lain. Alamak. Jadi dia macam baik ke macam jahat radikal bebas ni? Macam tak baik je cikgu, takutlah. Ya, dia macam tak baik je kan. Jadi dia adalah satu atom atau molekul yang memang dia tak stabil. So dia tak stabil, dia kacau orang lain. Nakal radikal bebas ni. Jom kita tengok. Seterusnya. Ini dia. Nampak? Muka pun dah. Kan macam tu kan. Dia pergi kacau siapa? Dia kacau sel-sel yang normal. Normal ni. Dia kacau duk elok-elok pergi kacau sel normal. Jadi radikal bebas ni cikgu akan terangkan menggunakan model yang cikgu bawa hari ini. Baik. Okey, Nisa, mari kita tengok. Jom kita tengok. Inilah dia model radikal bebas. Okey, cikgu buat untuk Nisa. Di mana kita kena tahu. Sebelum tu cikgu nak imbas kembali. Baik. Atom ni Nisa, atom ni syarat dia memang ada nukleus tengah-tengah. Ya, nukleus. Itu kena tahu. Okey, kemudian kita ada murid-murid luar sana atom. Kita ada di dalam nukleus kita ada proton, kita ada neutron. Itu nukleus dia. Di mana kat luar ni ada elektron. Baik. Ada elektron yang duduk berlega-lega di petala yang warna hijau ni. Kita panggil petala. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Cuba tengok betul Nisa. Cuba Nisa kira. Ada berapa dekat petala yang paling luar? Paling Cuba kita luar kira. ada 1, 2, 4, 6, 7. Mana pasangan dia Nisa? Mana pasangan dia? Hilang. Tak ada. Inilah dia radikal bebas ni, yang jahat ni. Bila hilang, dia pergi kacau molekul lain yang stabil. Baik. Jadi faham sekarang. Jadi radikal bebas ni dia memang pengganggulah kepada kita. Baik. Kalau dia masuk lagi banyak dalam badan kita, Lagi bahaya. lagi bahaya. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya, sekarang ni kita nanti cikgu akan ajar Nisa dan murid-murid di luar sana. Baik. Bagaimana kita nak halang dia? Bagaimana kita nak bagi dia kurang dalam badan kita? Baik. Jadi cikgu akan tunjukkan nanti model di mana bagaimana radikal bebas akan bergerak kepada molekul yang lebih stabil seperti di sini. Baik. Apa yang akan dilakukan oleh radikal bebas. Baiklah, nampaknya sekarang kita dah tahu apa itu radikal bebas, kenapa molekul tu dia jadi radikal bebas sebab dia tak stabil. Dia tak stabil. Habis dia kacau orang. Dia Habis kacau yang lain. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita nak rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Menengah Atas di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Nurul. Cikgu, sebelum saya ni nak tahulah macam mana proses terbentuknya radikal bebas ni. Saya nak tanya, radikal bebas ni dekat mana Cikgu? Macam mana kita nak tahu? Ya Nisa. Soalan yang sangat bagus Nisa. Radikal bebas ni sebenarnya murid-murid luar sana dia terdapat di mana-mana. Di mana-mana? Di udara, di air dan juga dalam makanan dalam badan, udara, air, makanan dan juga dalam badan kita sendiri. Alamak. Sebenarnya badan kita pun boleh menghasilkan radikal bebas. Macam mana tu cikgu terhasilnya tu? Jadi sebenarnya semua sel-sel hidup macam kita hari-hari bernafas. Apabila kita bernafas sebenarnya berlakulah proses pengoksidaan. Semasa berlaku proses pengoksidaan ini sebenarnya dia menghasilkan radikal bebas. Jadi Nisa faham tak proses pengoksidaan tu apa? Pengoksidaan. Bernafas. Nafas. Okey. Keluar. Tak apa Nisa, tak apa. Macam Kalau keliru kurang je. faham, cikgu terangkan pada Nisa. Bagaimana proses pembentukan radikal bebas? Baik. Okey. Proses pengoksidaan ini maksud dia ialah tindak balas kimia yang berlaku
apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Maksudnya proses pengoksidaan ini berlaku dalam badan kita. Okey, contohnya di mana berlaku tindak balas kimia di mana dia telah mengganggu sel kita dan sel kita kehilangan elektron. Okey, saya faham yang radikal bebas ni dia akan ganggu sel-sel atau molekul yang normal. Ya. Tapi macam mana dia terhasil lagi? Ya, kita teruskan. Tak apa, cikgu terangkan seterusnya. Okey, tengok di sini. Nisa, animasi di sini. Itu adalah contoh orang kata radikal bebas. Baik. Okey, radikal bebas. Ini healthy cell, sel yang sihat. Sel sihat. Okey, mari cikgu tunjuk pada Nisa. Baik. Okey, ini sel yang sihat, sel yang stabil. Kalau kita tengok di petala yang paling luar, cuba kira ada berapa bilangan elektron? 2, 4, 6, 8. Ya, dia elok, ada pasangan. Ya. Jadi dia stabil. Tetapi apa yang berlaku apabila radikal bebas menghampiri apa ni? Molekul yang stabil. Yang stabil. Ya, yang stabil. Mari kita Baik. lihat. Okay, cikgu tunjukkan. Okey. Murid-murid di rumah boleh lihat. Jadi murid-murid radikal bebas ni, dia nampak tangan simbol dia macam nak curi. Dia masuk dalam badan manusia, dia jumpa sel yang stabil yang cukup elektron dia. Jadi dia pun datang berhampiran dengan molekul stabil. Baik. Dia curi. Macam mana, cikgu? Dia curi. Alamak. Ambil. Dia ambil satu. Dan kemudian dia jadikan pasangan dia. Alamak dah. Tapi cikgu, jadilah molekul yang baru, radikal bebas ni. Nampak? Dia dah mengganggu molekul yang stabil. Tapi cikgu, molekul stabil ni pula jadi tak stabil. Ya, Nisa. Itulah sebabnya. Dia akan menyebabkan molekul yang stabil menjadi tidak stabil. Dan ia sebenarnya menyebabkan berlakunya penghasilan radikal bebas secara semula jadi dalam badan kita, Nisa. Tak tahu nak cakap lah. Memang nakal lah radikal bebas ni. Jadi cikgu, bila molekul normal tadi jadi tak stabil, radikal bebas ni adalah molekul yang tak stabil. Dia jadi radikal bebas semula. Ya, betul Nisa. Jadi kita lihat di situ, proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi dalam badan menghasilkan radikal bebas. Kemudian keadaan ini mencetuskan yang tadilah tindak balas berantai. Lepas had ni jadi radikal bebas, dia dah curi elektron. Had molekul stabil ini pula jadi radikal bebas. Faham. Jadi bayangkan apabila dia bertemu lagi dengan molekul yang stabil, nampak dia akan sentiasa berterusan proses tersebut. Baik. Sekarang baru saya faham. Diharapkan murid-murid di rumah juga faham bagaimana terhasilnya radikal bebas ni. Baik cikgu, jom kita teruskan. Baik, Nisa. Jadi Nisa, kita kena belajar apa faktor yang menghasilkan radikal bebas. Macam mana radikal bebas ni boleh terhasil. Baik. Jadi dia ada dua faktor tak Nisa? Yang pertama, faktor dalaman. Dalaman kita, manusia. Dan juga yang kedua, faktor luaran. Baik. Okey, jom kita lihat apa yang dimaksudkan dengan faktor dalaman. Faktor dalaman ni, yang pertama kalau contoh daripada buku teks diberikan, yang pertama dia kata metabolisme. Metabolisme ni kan dalam bahasa Yunani dia, maksud dia perubahan. Perubahan di mana perubahan itu terjadi dalam tubuh badan kita disebabkan tindak balas kimia. Baik. Jadi badan kita mengalami perubahan. Jadi bila mengalami perubahan sebenarnya disebabkan oleh apa? Proses pengoksidaan tadi. Okay. Kalau perasanlah Nisa, kalau kita makan apple. Betul. Okey, kita potong apple. Kita biasa sebentar dekat atas meja. Apa yang terjadi pada buah apple tersebut? Bila kita biarkan bila kita biarkan buah apple di atas meja untuk beberapa lama, dia akan jadi macam lebam-lebam, cikgu. Ya. Sebab apa? Sebenarnya itu adalah contoh proses pengoksidaan di mana radikal bebas dah kacau apple tersebut. Ini formula kita manusia. Betul. Jadi faktor dalaman yang pertama adalah metabolisme, di mana apabila radikal bebas terhasil akibat metabolisme dalam badan kita, menyebabkan kita ada sel dalam badan kita, betul? Dalam badan kita ada sel di mana ada DNA pada nukleus kita. Jadi kalau DNA ni rosak, musnah, sel kita pun akan
Rosak. Bahaya tau. Bahaya radikal bebas ni. Itu adalah faktor yang pertama, metabolisme. Okey. Contoh proses metabolisme seperti pencernaan makanan, apa-apa proses tindak balas kimia dalam badan kita, semua itu kita panggil adalah orang kata proses metabolisme. Yang kedua, keradangan. Keradangan ni kalau orang cakap radang ni, kalau nampak kulit merah-merah tu, itu kena radang tu. Apa lagi? Nampak macam gatal-gatal kan, bengkak-bengkak, radang. Tapi sebenarnya kan, Nisa, badan kita ada sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah ni lebih banyak daripada sel darah putih. Tapi sel darah merah ni membantu kita untuk angkut oksigen melalui darah ke sel badan. Tetapi sel darah putih ni pula, dia membantu kita melawan mikroorganisma yang jahat-jahat dah tunggu kat luar tu. Mai serang kita, cakap pasal kedua. Datang serang kita. Jadi dia macam guard lah sel darah putih ni. Dia kata jangan masuk. Jadi bila lagi banyak patogen, lagi banyak guard yang keluar, lagi banyak sel darah putih yang keluar. Tetapi Nisa, sel darah putih ni kalau banyak sangat, tak elok juga. Tak bagus. Menyebabkan terhasilnya juga radikal bebas dalam badan kita. Sebab tu dah dia kata dalam badan kita pun sebenarnya telah menghasilkan radikal bebas. Yang itu secara semula jadi. Faham. Selagi kita bernafas, berlakulah proses pengoksidaan dalam badan kita. Jelas tak faktor dalaman? Setakat ni saya jelas, cikgu. Diharapkan murid-murid kat luar sana semua jelas ya. Terbaik. Okey. Jom kita tengok faktor luaran pula. Dalaman dah tengok dah dalam dalaman kita. Iaitu faktor dia adalah metabolisme dan juga contohnya keradangan. Yang kedua, di sini. Ini sama juga sel kita, DNA kita. Semua yang akan radikal bebas ni, yang dekat luar ni, yang pertama apa ni Nisa yang Nisa nampak? Pencemaran udara. Ya, pencemaran udara. Udara, asap daripada kilang-kilang sangat bahaya. Banyak bahan radikal bebas. Dan yang pertama penting sekarang ni contohnya adalah rokok. Kalau Nisa nampak ada orang merokok sebelah Nisa, lari. Lari. Banyak tak dalam tubuh radikal bebas. Selain daripada baunya yang tidak menyenangkan. Kita tidak bagus. Sesak nafas ni bau betul. asap. Kemudian kita ada apa? Kita ada sisa toksik. Sisa toksik juga memberikan punca kepada faktor luaran. Okey, asap rokok tadi. Okey. Kemudian sinaran mengayon. Mungkin Nisa tertanya-tanya, apa dia sinaran mengayon ni? Sinaran ni kita kata satu gelombang tenaga. Tetapi sinaran ini apabila dia terkena pada jirim seperti manusia, dia akan berlaku proses pengayunan. Bila berlaku proses pengayunan, dia kacau kita punya sel. Tak semua sinaran bahaya. Tetapi sinaran mengayon ni membahayakan kita. So ia merupakan radikal bebas yang mengganggu kita punya sel. Contoh-contoh sinaran mengayon ni, cikgu? Contohnya sinaran alfa, beta, gamma. Okey, sinaran dan seterusnya. Kita satu lagi sinaran. Sinaran ultra ungu. Ultra ungu ni datang daripada mana ya? Dari saya rasa cahaya matahari, cikgu. Dah clear kat situ kan. Ternyata cahaya matahari. Tapi sebenarnya Nisa, pada waktu jam 10 pagi hingga 3 petang itulah waktu yang sebenarnya tak elok sebenarnya untuk kita. 10 pagi? Ya, 10 pagi hingga 3 petang tu adalah ketika itu siaran ultra ungunya sedang memancar ke kulit-kulit kita. Alamak. Sebab itulah kita kalau macam mana kita nak elak? Tu sekarang ni kita kan ada banyak krim kan? Krim apa? Krim untuk menghalang sinaran UV. Yang ada SPF tu ya, cikgu. Ya, kita nak halang UV bukan kita setakat beli krim tu saja tapi tak faham pun UV tu untuk apa. Sebab sinaran UV ultra ungu ni pun sebenarnya berbahaya sebab ia merupakan bahan radikal bebas kepada manusia. Okey. Saya dah faham dah. Saya rasa murid-murid di rumah pun dapat mengikuti setakat ini. Boleh ya? Terbaik murid-murid di rumah. Mereka mengikuti, cikgu. Baik. Jadi, kita nak tanya Nisa. Okey, boleh. Huraikan bagaimana cara radikal bebas ni boleh terbentuk. Macam mana Nisa? Okey, radikal bebas terbentuk. Tadi saya ada set nota. Dari proses pengoksidaan yang berlaku dalam badan. Betul, berlaku dalam badan. Disebabkan ada dua faktor, cikgu, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Betul. Betul Pandai. Mari kita semak jawapan. Kita semak. Radikal bebas terbentuk daripada proses pengoksidaan. Ini dia punya keyword dia. Ada. Yang disebabkan oleh faktor dalaman dan juga faktor
luaran. Sangat baik. Tapi cikgu nak uji Nisa. Sebelum tu Nisa, cikgu nak bagi satu radikal bebas. Satu radikal. Bukan Tapi ini radikal baik cikgu sebab dia senyum. Kita tak mau radikal bebas. Kita nak bagi radikal yang baik. Senyum. Alright. Very good Nisa. Okay. Tetapi cikgu nak semak. Cikgu nak cek adakah Nisa boleh mengenal pasti yang mana satu faktor dalaman dan yang mana satu faktor luaran. Baik. Jadi kita teruskan dengan aktiviti pengukuhan jom. mix and match. Boleh. Okey, mana? Mari yang sini ini kat. Mari kat tu. Cikgu nak mix dulu bagi Nisa dia pening. Alamak. Bagi dia pening. Okey, jadi cikgu bantu Nisa, cikgu buangkan sel tu. Nisa tampal. Boleh. Okey, yang pertama, yang ini. Okey, kita tengok Nisa, dia boleh dekat di mana dalam peta bulatan kita. Gambarnya seperti kita lihat. Apa ni, rokok ke tembakau ke? Saya rasa ni macam rokok juga ni, tapi dia lebih kepada macam daun tembakau yang gulung-gulung tu ya cikgu. Ya, betul. Okey. Kalau macam ni, ini faktor luaran. Menghasilkan asap. Okey, yang kedua. Kita semak. Yang ini yang ni nampak kilang-kilang, ada keluar asap yang tebal ni. Kita tahu tak baik, jadi disebabkan dia dekat luar rumah kita, kat kilang. Faktor luaran. Ya. Okey. Baik Nisa, yang ketiga. Yang ketiga, yang ini. Yang ini macam macam sel darah putih rasanya. Ya, pandai kita ada faktor dalaman lah, sebab ada dalam badan kita. Tadi cikgu ada sebut kalau makin banyak tak baik juga. Tak baik. Okey, baik. Seterusnya yang ini. Yang ini saya selalu nampak kalau di luar bilik sinar X kalau saya pergi ke klinik atau hospital. Betul tak cikgu? Betul. Jadi ini adalah faktor luaran. Ya, betul. Luaran. Okey, kemudian saya ada ni sinaran matahari. Oh, matahari ini dia garang lah. Dia garang. Maknanya dia ada sinaran yang tak baik untuk kulit kita kan cikgu? Betul Nisa. Jadi ini adalah faktor luaran. Faktor luaran. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Okey. Satu lagi. Baik. Nisa selesaikan? Yang ini macam gambar sel apa tu? juga. Sel itu adalah mitokondria. Mitokondria dia apa ni? Metabolisme cikgu. Yes. Jadi faktor dalaman. Baik. Okey. Mari kita semak. Mari kita semak sama-sama. Baik. Yang pertama, kita cek dulu faktor dalaman. Baik. Seperti yang cikgu tunjuk tadi, faktor dalaman memang ada dua. Ya. Iaitu yang pertama, apa ni Nisa? Sel darah putih. Betul. Pandai. Yang kedua apa pula Nisa? Yang ini metabolisme. Yes, faktor metabolisme. Okey, dan ini adalah kedua-dua ini adalah faktor dalaman yang akan menyebabkan terhasilnya bahan radikal bebas. Baik. Jom kita tengok faktor luaran. Yang pertama apa ni Nisa? Yang pertama, yang ini sinaran ultra ungu. Betul. Okey. Yang kedua, sinaran mengayon. Apa contoh sinaran mengayon tadi? Alfa, beta, gamma, sinar X. Sinar X. Itu semua sinaran yang mengayon. Yang ini pula puntung rokok atau apa-apa yang macam asap rokok tu lah. Kita tak mau. Okey, yang ini kilang, asap-asap dari Ya. kilang yang tidak orang kata apa, dia tak tapis cikgu. Ya, betul. Sebab tu ni kilang ni mereka kena tapis, kena ada cerobong yang lebih tinggi supaya tidak. Sebab tu orang pergi kata ke kawasan perumahan mungkin. Tapi bahaya kan Nisa kalau kawasan perumahan ada kilang yang berdekatan. Betul tu. Kita sebenarnya terdedah setiap hari dengan radikal. Baik, jadi semua dah betul ni. Saya nak ganjaran boleh, saya nak senyum. Cikgu nak bagi, kalau boleh, cikgu nak bagi kat Nisa hari ni. Dua. Nak sebut apa? Radikal bebas ke tak boleh tadi? Yang ini dua molekul stabil juga. Dua molekul stabil. Sebab dia senyum. Okey. Ya, senyum manis seperti Nisa. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, jom kita teruskan. Saya nak tampal lagi satu ni. Okey, kita nak tampal ganjaran saya ni. Okey, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, teruskan ulang kaji kembali selepas ini ke Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih menonton menengah atas di saluran Didik TV KPM. Kita nak sambung perbincangan kita hari ini, Cikgu. Topik kita radikal bebas dengan murid-murid di rumah. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey Nisa dan murid-murid di luar sana. Kita nak tahu sekarang ni kita nak belajar kesan radikal bebas kepada manusia. Apa penyakit-penyakit yang kita akan dapat sekiranya radikal bebas ni bermaharaja lela dalam badan kita? Alamak. Okey, baik. Jadi cikgu tunjukkan. Yang pertama, penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Okey, yang berkaitan dengan kita punya jantung lah. Baik. Dan juga ketidaksuburan tu seperti susah untuk hamil. Okey. Kemudian seterusnya, dia merosakkan juga buah pinggang kita. Sebab tu sekarang ni banyak, perasan tak? Ya. Banyak orang yang sakit buah pinggang. Okey. Hati, peparu. Okey. Sebenarnya dalam kita tak sedar, itu adalah kesan ataupun faktor daripada tindakan radikal bebas. Bebas. Baik. Tapi kan Nisa, cikgu nak tahu, bukan hari ini radikal bebas masuk dalam badan kita. Terus ada sakit? Kita terus sakit. Oh, tak. okey. Dia memakan masa bertahun-tahun. Baik. Okey. Seterusnya. Yang ini. Alamak. Yang ini kadang-kadang perasan tak? Kadang-kadang mereka tu usia sama tau. Muda 20 tahun Contoh, lagi. ya macam Nisa kan. Kadang-kadang orang kata, Nisa kenapa cantik? Tetapi ada rakan yang Nisa tu, bukanlah kita dah cakap. Dia muka dia kelihatan lebih... Mungkin lebih macam banyak kedutan. Ya, kedutan. Sebenarnya kita tak sedar bahawa itu adalah faktor daripada radikal bebas yang menyebabkan kita mendapat penuaan awal. Alamak. Wajah berkedut, rambut beruban. Ya Nisa. Itu antara sebab-sebab kesan-kesan radikal Kesan bebas radikal kepada bebas. tubuh badan manusia. Selain daripada apa yang cikgu dah terangkan, apa lagi penyakit atau kesan lain kepada tubuh badan kita disebabkan oleh radikal bebas ni cikgu? Sebenarnya banyak Nisa, banyak. Sebenarnya selain daripada penyakit yang diberitahu ini, yang cikgu maklumkan ini, penyakit seperti yang berkaitan dengan saraf kita. Contohnya Alzheimer, Parkinson. Itu adalah punca daripada radikal bebas. Diabetes juga adalah kesan daripada radikal bebas. Jadi, cikgu nak tunjuk pada Nisa. Nak imbas kembali. Baik. Jom kita tengok model radikal bebas yang cikgu dah sedia untuk murid-murid di luar sana supaya lebih faham. Okey, ini radikal bebas. Seperti yang cikgu terang tadi Nisa, elektron di luarnya, atom ini atau molekul ini tidak stabil. Di mana elektron di luarnya tidak cukup. Jadi dia akan menyerang manusia dan dia akan menyebabkan dia mengambil, mencuri pula. Curi apa? Curi satu. Alamak, dia curi satu. Dia curi, cikgu imbas balik. Dia curi satu, dia akan diletak ganti di bahagian, dia ambil dan dia nak jadi, konon-kononnya dia stabil lah. Tapi sebenarnya dia mengganggu dan menyebabkan molekul stabil kita tadi menjadi radikal bebas. Jadi, bagaimana kita nak menetralkan balik? Menetralkan balik, jadi nampak tak yang hijau tu? Yang hijau ni apa cikgu? Ya, sebenarnya antioksidan ini, Nisa. Baik. Kita akan belajar pada tajuk subtopik 10.3 selepas tajuk radikal bebas. Baik. Antioksidan ni sebenarnya dia baik. Cuba tengok simbol gambar tu. Gambar dia macam apa? Macam derma. Ya, macam nak bagi. Nak bagi. Jadi, antioksidan ni, Nisa, dia banyak dalam pemakanan kita seharian. Apa yang di permata Nisa yang saya nampak sekarang? Saya nampak ada sayur dan juga ada tomato. Kita ada gandum. Baik. Itu contoh-contoh makanan yang kaya dengan antioksidan. Dan apa yang antioksidan akan buat pada molekul yang sudah hilang elektron dia? Kesian dia cikgu. Sekarang ni antioksidan akan menjadi satu atom yang baik. Dia akan bagi satu elektron pada molekul stabil. Bagi so satu, Nisa, cikgu. tolong bagi. Kita bagi satu. Kita bagi. Satu. Bawa ke hati-hati. bawa ke mana tadi yang tak cukup? Yang tak Ke cukup sini. tadi mana? Nampak? Baik. Jadi antioksidan ni dia memberi, orang kata menyebabkan atom yang tidak stabil tadi menjadi stabil kembali. Baik. Sebab tu kita kena makan makanan yang kaya dengan antioksidan.
Oksiden. Okey, sekarang saya dah faham dah. Balik ni saya nak terus beli segala sayur dan buah-buahan yang baik yang ada antioksidan. Satu lagi cikgu nak tambah Nisa. Ya. Sebenarnya bila bahan radikal bebas ni menyerang sel kita, DNA kita akan rosak tau. Bila DNA kita rosak, dia akan menghasilkan satu bahan yang kita panggil iaitu karsinogen. Karsinogen. Yes. Karsinogen ni dia boleh menyebabkan kita mendapat kanser. Alamak. Betul, biasa dengar kanser dan juga mutasi. Baik. Jadi sebab tu sekarang ni kalau kita dengar banyak orang kena kanser. Betul. Tapi Ada risiko tu lebih tinggi ya cikgu? Yes, sebab dia dah memusnahkan DNA dalam sel kita. Baik. Jadi sekarang Nisa, cikgu nak tunjukkan, kita tengok balik kembali makanan tersebut. Okay, sekarang ni kat depan tu, cikgu ada di situ minuman. Cikgu nak buat satu minuman yang sihat untuk Nisa. Boleh. Cikgu nak tunjuk pada Nisa, iaitu apa yang ada kat situ sekarang. Baik, okey. Saya ke depan sikit cikgu boleh? Boleh. Okey, apa yang ada di depan kita cikgu? Teh hijau. Teh hijau. Okay. Teh hijau ni sebenarnya kaya dengan Oksiden. antioksidan. Tapi Kita yang amalkan ini- teh hijau. Baik. Kita masukkan dalam tu ada air panas Nisa. Okey, dalam cawan dah ada air panas. Yes, Okey, baik. betul. Hati-hati. Kemudian kita nak bagi manis, cikgu gantikan dengan apa? Madu. Betul Nisa. Kita jangan banyak menggunakan gula. Jadi kita gunakan madu sebab dia adalah bahan yang semula jadi. Baik. Sebenarnya madu juga adalah kaya dengan antioksidan. Wah. Oh, sikit je Nisa. Sikit je? Ya, Letakkan sikit je. Okey. Okey. Baik. Okey, kacau Nisa. Kacau. Oh, Nisa bancuh untuk Nisa seorang je. Okey. Nanti saya buat untuk cikgu sekali. Okey, tak ada apa, air tak panas apa. juga. Okey, Nisa bancuh. Baik. Okey, Satu masuk lagi. Ya, bancuhkan cikgu sama. Nanti kita minum selepas ini. Baik. Okey. Okey. Sikit saja. Saya kacau ya cikgu. Kacau. Nanti kita minum. Nanti boleh Ya, muda nanti bersama-sama. lepas ni kita akan minum bersama Nisa dengan cikgu. Okey, air ini sangat bagus untuk meningkatkan antioksidan di mana dia akan membantu molekul yang tidak stabil tadi menjadi lebih stabil. Di Baik. samping apa tu buah apa tu? Ada buah tomato. Buah tomato tu boleh makan tak terus? Boleh makan tapi Boleh. saya baru je sarapan. Tak apa kita makan nanti selepas kita ni. makan lepas ni. Sekarang waktu rehat pun dah habis kan, Ya, waktu belajar kan. betul. Cikgu dah buat satu salad untuk Nisa. Nisa makan nanti. Salad tu kaya dengan antioksidan. Kita ada kobis warna ungu. Kobis warna ungu sebenarnya sangat kaya dengan antioksidan berbanding dengan kobis yang biasa. Baik. Ya. Dan Yang kita ini? ada gandum. Selalunya gandum orang masak apa ya? Gandum. Mak, kantul lah. Tak pernah masak. Kan tu tak biasa masak ya. Mungkin bubur ke apa kan. baik. Okey. So gandum pun sangat bagus Nisa. Okey. Sekarang Nisa sudah faham? Saya dah faham, cikgu. Anur? Dah jelas? Okey, kesan radikal bebas kepada kita. Okey Nisa. Jadi asyik bagi soalan yang mudah saja kan. Kita bagi satu soalan kebat kepada Nisa. Baik. Dan juga murid-murid di luar sana. Soalannya. Huraikan sebab radikal bebas tidak menjadi masalah kepada sesetengah individu. Tetapi boleh menjadi punca masalah kesihatan pada sesetengah individu yang lain. Macam ni maksudnya Nisa. Baik. Setengah orang kita mungkin pada satu tempat yang sama. Betul. Tetapi kenapa orang ini dia tak ada problem. It's okay. Ada radikal bebas pun it's okay for me. Tetapi ada seseorang itu dia mudah mendapat penyakit. Jadi Nisa rasa macam mana? Kenapa jadi macam ni? Okey, saya jawab ni berdasarkan nota-nota yang saya dah catat ya cikgu. Ya. Okey, jadi bagi kebanyakan individu kan cikgu, radikal bebas ni yang terbentuk secara semula jadi ni akibat faktor dalaman biasanya lah cikgu Ya. dia dineutralkan oleh bahan-bahan yang mengandungi antioksidan. Ya, betul. Okey, antioksidan ni dia boleh ada dalam makanan yang diambil. Betul. Macam sayur, buah dan sebagainya. Betul. Okey, tapi bagi individu yang terdedah dengan faktor-faktor luaran, banyak radikal bebas akan terhasil dan tak dapat nak dineutralkan oleh bahan yang ada antioksidan dalam makanan yang diambil. Ya, betul. Sebab Betul, tu cikgu? kan, betul. Okey, kita cek jawapan. Betul tak Baik. Nisa? Kita semak dahulu. Baik. Okey. Radikal bebas yang terbentuk secara semula jadi akibat faktor dalaman. Menjadi tadi contoh tadi apa Nisa yang faktor dalaman tadi dua tadi? Ingat tak? Baik. Metabolisme dan juga keradangan akan dineutralkan oleh bahan antioksidan Baik. dalam makanan diambil. Jadi macam ni Nisa. Maksudnya Nisa tak ambil pun antioksidan. Cikgu ambil.
Sebab tu cikgu boleh lawan pada radikal bebas tersebut. Baik. Lepas tu kita berbeza Nisa, kita berbeza. Kita berbeza. Cara pemakanan kita berbeza Nisa. Baik. Itu yang menyebabkan berbeza. Kemudian bagi individu yang terdedah dengan faktor luaran. Okey, faktor luaran, banyak radikal bebas akan terhasil. Baik. Dan tidak dapat dineutralkan walaupun kita makan bahan antioksidan. Faham. Sekarang saya rasa faham. Jadi cikgu, jawapan saya tadi tu layak tak dapat ganjaran? Saya nak banyak Sangat layak molekul. Nisa sebab sangat menepati apa Baik. daripada skema jawapan. Jadi Nisa, sambil-sambil Nisa tampak, cikgu nak bagi sebenarnya Berapa? Nisa 3. Tiga? So, Nisa boleh Banyaknya. jawab soalan kebat dengan sangat baik. Yes, saya jawab 3. Sebab tu kan Nisa, cikgu nak cakap lah, Baik. orang yang duduk di kampung, pada pendapat Nisa lah, Ya. dengan orang yang duduk di bandar. Apa ni Nisa rasa? Siapa yang orang kata senang dapat penyakit? Mestilah yang duduk dekat bandar, cikgu. Macam saya sendiri pun, Ya. kalau saya pulang ke kampung, saya suka kawasan kampung yang tenang. Yes. Udaranya segar. Jauh daripada hiruk pikuk kota. Dan jauh kilang-kilang. daripada radikal bebas yang banyak. Kita pergi kerja. Nisa Ya. pergi kerja. Pergi sekolah. Pergi kerja pula Nisa. Nisa sekolah lagi. Ya. Pergi kerja kan. Asap apa? Asap kenderaan, cikgu. Kan. Jadi apa yang Nisa perlu buat? Kita kalau boleh kita pakai apa? Pakai pelitup muka. Ya, pelitup muka tu bukan sekadar menghindari daripada virus atau bakteria, kita boleh menghindari daripada mungkin radikal bebas. Jadi pakaian pun sama. Sebenarnya untuk elak daripada siaran UV, kita boleh pakai pakaian yang panjang. Betul. Lagipun cikgu, sekarang dah banyak produk-produk yang dihasilkan penjagaan tubuh badan untuk menghalang daripada sinaran berbahaya contohnya. Betul. Betul tak cikgu? Betul. Saya sapu hari-hari ni. Kita kena sapu. Nak cantik macam Nisa, kena sapu hari-hari. Baiklah. Okey cikgu, boleh kita imbas kembali apa yang berlaku dengan kita punya radikal bebas, molekul normal dan juga antioksidan kita ni. Mungkin kita boleh imbas kembali supaya murid-murid di rumah lebih jelas. Kita kembalikan. Ulang sekali lagi. Boleh. Sekali lagi, radikal bebas, dia tak cukup 1 elektron. Bila tak cukup 1 elektron, dia akan mengganggu molekul yang stabil. So, dia akan curi. Jadi kesian dekat molekul stabil. Ya. Apa yang perlu kita buat sebagai kita nak menjaga diri kita daripada pelbagai penyakit seperti apa tadi? Kanser. Apa lagi tadi? Ya? Alzheimer. Tanda penuaan awal. Yes, kita tak mau. Nampak tua awal, tak mau. Okey, kita tak mau. Jadi kita perlu ambil antioksidan. Di mana tengok Nisa, antioksidan akan dia bagi. Dia akan bagi pada dia bagi satu dekat ni molekul stabil tadi. Molekul stabil tadi. Nampak? So ini orang kata model ini membantu Nisa dan juga murid-murid di luar sana memahami konsep radikal bebas, molekul stabil dan juga antioksidan. Cikgu harap jelas ya Nisa dan murid-murid di luar sana. Saya jelas cikgu. Jadi bagi segmen ini sahaja apa kesimpulan ringkas yang cikgu boleh tekankan untuk murid-murid di rumah. Okey, jadi murid-murid di luar sana, radikal bebas ni sebenarnya, kita tak kata radikal bebas ni berbahaya sekiranya sedikit masuk dalam badan kita. Tetapi sekiranya berlebihan, dia sangat bahaya kepada kita. Dan kita kena seimbangkan dengan mengambil makanan antioksidan dan lain-lain lah supaya kita kekal sihat. So kita kena seimbangkan, neutralkan balik. Betul tu. Sebelum saya nak pergi beli sayur-sayur dan buah-buahan yang ada antioksidan, kita belum habis lagi kelas kita. Rehat seketika, kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Tomato, salad lagi apa cikgu? Didik TV KPM.
Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran kita hari ini sains. Topik kita ingat tak murid-murid? Ya, radikal bebas. Jom, kita pun tak nak buang masa. Kita nak teruskan kelas kita dengan Cikgu Nurul. Jom Cikgu. Okey Nisa. Baik, kita sekarang ni sudah hampir kepada penceritaan radikal bebas ni. Ya. Sebenarnya dah sampai ke penghujungnya. Oh, baik. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya. Nisa ingat tak? Ingat tak apa itu radikal bebas? Okey. Radikal bebas ni bila atom atau molekul dia tak stabil. Betul. Bila dia tak stabil, dia cenderung untuk ganggu molekul yang stabil. Ya. Jadi dia jadi tindakan berantai, cikgu. Betul, berantai. Dia dah curi atom yang tu, yang molekul stabil ni jadi tak stabil, dia pula jadi radikal dan seterusnya. Betul tak, cikgu? Ya betul, dia curi elektron yang lain sebab dia akan hilang, dia tak cukup pasangan. So elektron ini akan mengganggu molekul lain yang stabil yang lain. Baik, okey. Boleh ingat ya? Boleh ingat. Murid-murid di rumah pun boleh ingat ya. Masing-masing tengah ingat. Tapi kan cikgu nak uji juga. Okey, boleh. Walaupun dah dapat bintang banyak tu. Okey, bukan baik. bintang tu, radikal baik tu. Radikal baik. Mana radikal baik? Okey, sorry. Baik. Apa faktor? Faktor murid-murid ingat tak? Apa faktor yang menyebabkan radikal bebas terhasil? Faktor ada dua, cikgu. Ada faktor dalaman dan luaran. Wow, pandai ya. Okey. Dalaman dan luaran. Kalau dalaman tu maksudnya apa? Kalau dalaman tu disebabkan oleh metabolisme dengan juga sel darah putih Yes, radangan. Dia mesti ada kaitan dengan kita punya apa? dalam badan kita. Badan kita. Baik. Tapi kalau faktor luaran? Faktor luaran seperti sisa toksin, pencemaran udara dari kilang-kilang dan kenderaan. Yes, betul. Tepat asap sekali. rokok, Asap rokok. sinaran mengayon dan Yes. juga yang kelima sinaran ultra ungu. Ultra ungu, UV, ultra ungu. Macam alfa, beta dan gamma. Betul, itu, cikgu? itu sinar mengayon. Mengayon. Salah. Ultra ungu itu daripada mana? Matahari. Matahari. It's okay. Sebenarnya Nisa sebenarnya mungkin dah banyak sangat kan. Ya. Jadi macam keliru sedikit. Tapi sebenarnya still bagus. Alhamdulillah. Okey. Bijak ni Nisa ni. Tapi Mungkin cikgu, murid-murid di luar sana pun bijak macam Nisa. Betul kan? Tapi cikgu, radikal bebas ni yang tak baik je ke? Ada kebaikan dia tak sebagai ni wujud sebagai radikal bebas ni? Sebenarnya radikal bebas ni sebenarnya banyak yang tak baik berbanding yang baik. Yang baik tak banyak sebenarnya. Jom kita tengoklah. Ya. Okey, sekarang ni kita nak tahu apakah kepentingan radikal bebas. Sebenarnya tak banyak. Okey, yang pertama, satu je. Ya. Sistem pertahanan manusia menggunakan radikal bebas untuk membunuh bakteria. Sebenarnya radikal bebas ni juga dia boleh membantu untuk membunuh bakteria. Tetapi semasa dia masalahnya sekarang ni kadang-kadang bila radikal bebas ni masuk dalam badan kita, dia menyebabkan dia kacau molekul stabil lain walaupun pada masa yang sama dia membunuh bakteria yang cuba menjangkiti tubuh kita. Maknanya cikgu, radikal bebas ni walaupun dia sebenarnya mengganggu molekul yang stabil, dia ada juga fungsi dia walaupun tak besar. Ya, betul. Baik. Jadi itu yang kita kena faham tentang radikal bebas. Baik. Jadi Nisa rasa hari ini macam jelas tak? Sebab benda ni bukan tadi masa awal-awal tadi, masa waktu rehat tadi, Nisa tu garu-garu kepala. Apa itu radikal bebas? Kalau nanti kalau kita buat kuis, Nisa boleh jawab tak? Saya rasa saya boleh jawab dan dapat mengikuti dengan baik. Sebab tadi kita dah ingat apa itu radikal bebas. Harap murid-murid di rumah dapat jawab. Sama ya tadi. Lepas tu kita ada faktor, cikgu kan? Faktor dalaman dan luaran. Apa contoh-contohnya. Lepas tu apa yang terjadi ni dengan Apa yang terjadi? Kita punya antioksidan, molekul stabil dengan radikal bebas kita tadi. Jadi mungkin murid-murid pun dah jelas. Okey, cikgu ulang semula. Baik. Ini adalah contoh model radikal bebas di mana elektron di luar sana tak cukup. Tak cukup di mana dia tidak ada pasangan. Analogi dia begini dah Nisa. Analogi dia dari penceritaan. Kalau tiba-tiba satu pasangan, okey, dia tak ada pasangan. Dia tak ada pasangan, tiba-tiba dia nampak satu keluarga yang dah bahagia. Yang lengkap. Lengkap macam model molekul stabil ni. Si radikal bebas ni nak bagi analogi supaya murid-murid di luar sana faham.
dia akan buat apa? Dia akan buat apa dekat keluarga ni? Dia akan ganggu. Kalau perempuan, dia akan ganggu siapa? Dia ganggu lelaki. Dia ganggu lelaki. So, apa dia akan buat dengan lelaki tersebut? Dia ambil. Dia ambil. Jahat jadi dia bebas ni. Marah ni. Ambil dan letak di sini. Dia nak lengkapkan pasangan dia, So, cikgu. apa jadi dengan keluarga ni? Yang ni tak stabil. Jadi tak stabil. Dia akan, kalau biarkan saja, dia akan musnah. 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 Faham? Tapi dia dibantu. Ya, pandai Nisa. Jadi kita kena pandai, kena bijak, kena ambil bantu oleh Antioksidan. antioksidan. Okey. Jadi kalau dia kacau, radikal bebas ni kacau banyak sel, banyaklah lagi radikal bebas yang terhasil secara semula jadi dalam badan kita. Baiklah, kita dah imbas kembali. Kita dah sama-sama belajar. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik dan ingat mengenai topik radikal bebas ini. Ya. Sekarang saya dah lega dah. Dah boleh jawab kuis sains tadi Ya. dengan hati yang tenang. Okey, cikgu, kita dah tiba di penghujung kelas kita. Ya. Jadi apakah kesimpulan keseluruhan bagi topik kita hari ini? Okey, murid-murid di luar sana, pada hari ini anda semua dah tahu apakah itu radikal bebas, di mana radikal bebas ini terhasil apabila proses pengoksidaan yang berlaku dalam badan kita yang menyebabkan radikal bebas yang terhasil lah. Okey, kemudian selagi kita bernafas, proses pengoksidaan akan berlaku dan menyebabkan perubahan tindak balas kimia dalam badan kita. Betul. Di mana radikal bebas ini boleh terjadi disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Di mana faktor dalaman disebabkan oleh seperti metabolisme dan juga keradangan, dan juga faktor luaran disebabkan oleh sinar UV. Apa lagi? Sinar ion. Apa lagi ni? Pencemaran udara, sisa toksik dan asap rokok. Yes. Kemudian, apa pula kesan radikal bebas kepada manusia? Kena ingat murid-murid, radikal bebas masuk dalam badan kita. Bukan hari ni sakit. Tak. Tunggulah bertahun-tahun. Kadang-kadang contohnya kanser. Di mana radikal bebas akan kacau DNA. DNA yang terganggu dan musnah akan menghasilkan bahan yang kita panggil bahan karsinogen. Di mana bahan tersebut menyebabkan kanser atau mutasi. Dan pelbagai penyakit yang lain kan, cikgu? cikgu? Seperti kalau kita nak cantik macam Nisa, muda macam Nisa, kita kena amalkan pemakanan yang mengandungi antioksidan seperti sayur, buah, teh hijau. Tak apa, teh hijau kita dah siap. Boleh minum selepas ini, cikgu. Banyak Nisa sebenarnya. Bukan setakat itu saja. Sebab dia kaya dengan vitamin C, vitamin E dan pelbagai vitamin. Semua itu adalah orang kata membantu untuk meningkatkan antioksidan dalam badan kita untuk bantu molekul stabil. Betul tu. Banyak yang kita dah pelajari pada hari ini. Diharapkan segala kekusutan dan juga keraguan itu terlerailah orang kata. Ya, Nisa. Maklumlah ini kan topik baru cikgu ada sebutkan sebentar tadi. Takut ada yang macam alah susah lah. Sekarang susah tak? Saya rasa tak susah, alhamdulillah. Okey. Baik. Nisa. Jadi sebelum Nisa keluar kelas, baik. Cikgu nak minta Nisa untuk isikan exit tiket. Ini dia exit tiket. Tiket keluar. Ya, jadi sebelum keluar kelas kena ada exit tiket. Okey. Supaya cikgu tahu. Adakah Nisa faham? Baik. Adakah kurang faham? Jadi kita Saya tengok akan tuliskan apakah yang akan Nisa tulis di dalam exit tiket kita. Apa yang saya belajar hari ini? Saya belajar mengenai... Kejap. Saya tulis dulu ni. Tulis besar-besar, Nisa. Tulis besar-besar. Bagi kawan-kawan di rumah pun semua nampak. Lepas tu, apa dapat menguasai... Exit tiket ni sangat bagus untuk guru-guru kalau sekiranya nak tahu apa kata refleksi murid-murid kita sebenarnya. Ya, okey. Jadi kita lihat apa yang Nisa tulis. Bacalah sikit Nisa dalam exit tiket tu ada apa? Okey, hari ini perkara paling penting saya belajar ialah mengenai radikal bebas. Okey, yang kedua, adakah pelajaran hari ini telah meningkatkan pengetahuan anda? Ya, nampak saya senyum. Dan yang sekali-kali, adakah anda dapat menguasai pelajaran pada hari ini? Ya, saya berjaya. Saya ada tanda heart. Saya suka. Baiklah cikgu, secara keseluruhannya bagaimana pencapaian saya sebagai murid cikgu hari ini? Hari ini cikgu sangat berpuas hati dengan Nisa sebab Nisa memang boleh menjawab soalan secara spontan sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, dekat di situ senyumannya ada banyak Nisa. Ya. Jadi Nisa, habiskan nanti jumpa cikgu. Ya. Ada hadiah menanti untuk Nisa. Ada hadiah? Ya, Nisa. Tambah lagi satu senyuman dekat muka saya. Cikgu harap lepas ni kita kena berhati-hati dengan radikal bebas yang
ada keliling Ada di kita. sekeliling kita, Baiklah Lisa. cikgu, bagaimana murid-murid di rumah nak lakukan lebih latihan untuk memantapkan penguasaan topik ini? Kat mana nak dapatkan bahan itu? Jadi untuk dapatkan bahan, kita perlu lihat laman Sumberku. kita perlu lihat, kita layari sumberku, portal sumberku. Baik, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda untuk mendapatkan lebih banyak latihan pengukuhan supaya kita sama-sama mantap menguasai topik ini. Baiklah, nampaknya kelas kita dah berakhir. Okey, Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurul Hizan dari SMK Tanjung Putih Jitra Kedah Tanjung Pau. Ha? Tanjung Pau. Tanjung Pau, Tak maaf. apa, tak Tanjung apa. Putih Tanjung pun Putih boleh. pula. Tanjung Pau. Pau. Dan juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Bye.